lagi oleh Allah di dalam rumah Allah yang penuh keberkahan, insya-Allah. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah, senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan antum semua di dalam keadaan sihat walafiat rohani dan jasmaninya, dimurahkan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama kita menjaga niat kita, memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ketika ini diredai oleh Allah, serta kita memperolehi segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sambungan kitab Risalah Tauhid kita malam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 138. Ha, 138 tak silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawi go? 84. Jenis syafaat. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini, amin ya rabbal alamin. Kata musannif, jenis syafaat, jenis-jenis syafaat di antara perkara yang wajib diimani, diyakini di dalam hati kita mukminin, adanya syafaat. Adanya syafaat. Syafaat ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya, yang mana syafaat ini diberi oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada mana-mana mukmin. Lebih-lebih lagi kita sebagai hamba Allah yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat ini, terlebih utama mengharapkan syafaat, kerana di hari kiamat nanti kita merupakan hamba-hamba Allah yang fakir, yang muflis, yang fakir. Kita hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat, maka terutamalah hamba-hamba Allah seperti kita ini menginginkan syafaat di hari kiamat agar kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat itu ada beberapa jenis, ada beberapa bahagian. Adalah syafaat yang didapati, yang akan didapati daripada hari kiamat, sehingga tiada kesudahan, itu terbahagi kepada 6 jenis, 6 bagai, 6 jenis syafaat. Yang pertama daripada bagai syafaat ataupun jenis-jenis syafaat, yang pertama, syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar. Jadi ini dah diterangkan sebelum, yakni setelah sekalian umat berbondong-bondong, berderu-deru mencari para rasul untuk memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah agar dilaksanakan hisab. Kemudian hamba-hamba Allah tadi akan bertemu akhir sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya yang pertama, yang dipanggil dengan faslul qada. Faslul qada ni, yakni setelah bertahun-tahun lamanya manusia duduk di padang mahsyar dengan pelbagai keadaan dan kelakuan yang mengerikan, yang menakutkan, yang mengazabkan, yang menyusahkan. Setelah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun di padang mahsyar, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa teduhan, tanpa memperdulikan anak isteri, tanpa memperdulikan saudara, nafsi-nafsi membuat hal masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah agar menjalankan hisab, agar menjalankan hisab, kiraan amal. Itu faslul qada. Kemudian yang kedua, itu jenis yang pertama dipanggil faslul qada, iaitu yang mempunyai faslul qada ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun rasul yang lain tidak memberi faslul qada ni, syafaat yang pertama ni hanya khususiyah untuk penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, kekasih Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dipanggil syafaat untuk menambah pangkat ahli-ahli di dalam syurga. Maksudnya mukminin yang telah masuk di dalam syurga nanti berpeluang, makna masih lagi berpeluang untuk menaikkan darjat mereka. Ada peluang lagi, meskipun telah duduk di dalam syurga, ada hamba-hamba Allah yang tertentu yang mendapat syafaat yang kedua ni, dengan makna dinaikkan lagi darjatnya, ditinggikan lagi makamnya di dalam syurga itu. Ada hamba-hamba Allah yang tertentu, bukan semua, ada hamba-hamba Allah yang tertentu yang akan mendapat syafaat yang kedua ni, dengan makna menaikkan pangkat ahli syurga tadi. Kerana syurga tu ada pangkatnya, berperingkat, berpangkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Nabi-nabi, rasul-rasul syurganya lain. Para sahabat lain. Orang-orang tabi'ut tabi'in, alim ulama, wali-waliullah, syuhada lain. Macam atas dunia ni dah. Atas dunia ni pun orang pangkat beza. Raja lain rumah dia, menteri lain rumah dia, datuk lain, yang ada Tan Sri lain. Dia macam tu. Kita orang kampung ni duduk dalam reban je macam tu. Jadi itu dunia. Sehebat apa pun mahligai kita atas dunia ni akan ditinggalkan. Jadi tak perlulah kita sedih, tak boleh buat rumah macam orang lain, rumah megah-megah. Semegah apa pun, 8 tingkat pun tinggal. Jadi tak payah nak berkecil hati dengan Allah. Kita ni tak diberi harta kekayaan, kemewahan macam orang lain-lain tu. Maka kita doakan mereka-mereka yang diberi keluasan harta, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kita ni diberi peluang oleh Allah mendapat rahmat, dapat taufik, boleh ibadat, boleh mengaji, boleh solat, boleh jaga aurat, duduk dalam majlis ilmu. Ini dah sebesar-besar nikmat Allah atas diri kita dah. Ada orang yang duduk dalam mahligai tapi tak boleh duduk di dalam majlis seperti yang tuan-tuan sedang berada sekarang. Ada orang yang memiliki harta kekayaan berjuta-juta ringgit tapi mereka tidak diberi taufik untuk menuntut ilmu. Mereka tidak diberi taufik membuat perkara yang baik.
mereka tidak diberi taufik meninggalkan benda yang haram. Nak menunjukkan taufik hidayah rahmat Allah ni tidak ada nilai yang kita boleh letakkan. Sebab itu kita mesti merasa gembira, rasa bertuah, sangat-sangangat bertuah. Kerana Allah Ta'ala memilih kita dengan kehendaknya, diberi taufik, boleh melakukan apa yang disuruh oleh Allah, boleh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Apa gunanya seandainya di dunia ini kita memiliki pelbagai kemewahan, kesenangan, keselesaan, kegembiraan, tetapi nanti di hari kiamat kita terlepas daripada mendapat kesenangan yang bersifat kekal. Jadi tidak ada faedah sesenang apa pun di atas dunia ini kalau di hari kiamat nanti kita diazab selama-lamanya oleh Allah. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Baik, jadi di dalam syurga nanti ada golongan-golongan yang tertentu yang boleh yang mendapat syafaat. Apabila mereka mendapat syafaat, dinaikkan pangkatnya lagi di dalam syurga itu. Kalau dia masuk syurga contohnya yang rendah, maka dengan mendapat syafaat ini ditingkatkan lagi, ditinggikan lagi pangkatnya di sisi Allah. Bertambah hebatlah anugerah yang diperolehi. Yang ketiga, syafaat meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Orang-orang yang mustahak diazab, makna yang pasti diazab oleh Allah. Ada di antara mereka yang mendapat syafaat sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diazab. Sepatutnya dia diazab, tapi oleh kerana mendapat syafaat tadi, dia terselamat daripada azab Allah taala. Ada juga jenis syafaat macam tu. Dia sepatutnya berhak diazab dah, tapi bila dia dapat syafaat tadi, terselamat dia daripada azab tadi. Ini semua rahmat Allah ke atas orang yang beriman sahaja. Ada pun orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak mendapat walau apa pun syafaat. Kata setengah ulama, orang kafir ni, orang yang kafir ni, yang tak beriman ni, sama ada kafir asli ataupun kafir murtad ataupun kafir munafik, mereka ini tak dihisab oleh Allah, bahkan terus dihumban dalam neraka. Ada pendapat ulama yang kata begitu. Maknanya orang kafir ni tak ada nak kira-kira dah, terus humban je. Terus humban. Yang dikata nak hisab ni orang beriman. Yang nak ditimbang amal ni orang beriman. Kerana orang yang tidak beriman, apa amal yang nak ditimbangkan? Kerana segala amalnya tidak diterima oleh Allah. Apa nak ditimbangkan? Amalan orang yang tidak beriman, amal ibadat yang dilakukan oleh orang yang rosak akidah, amalannya tak diterima langsung oleh Allah walaupun mereka beribadah. Yang nak ditimbang ni orang yang beriman, orang yang memiliki pegangan akidah yang betul di dalam hatinya terhadap Allah dan perkara-perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman itu khususnya. Maka mereka beriman. Apabila mereka beriman, mereka akan ditimbang amalnya, akan dihisab amal ibadahnya, dan berpeluang mendapat syafaat tadi, berpeluang mendapat syafaat tadi. Baik. Jadi syafaat memasukkan yang ketiganya, meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Orang yang mustahak diazab. Yang keempat, jenis syafaat. Jadi ada orang yang diazab nanti bila dapat syafaat terlepas daripada azab. Yang keempat, syafaat memasukkan suatu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Subhanallah.
Ada golongan-golongan yang tertentu, yang istimewa di sisi Allah, nanti mereka mendapat syafaat, dimasukkan ke syurga dengan tidak dihisab oleh Allah. Masuk terus, tak ada timbang-timbang dah, tak ada nak kira-kira dah, masuk terus. Ada hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat ni, dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Tak ada hisab. Hisab tu lama Di antara sebab hamba itu dihisab oleh Allah, memiliki harta yang banyak. Sebab tu kata ulama, kalau harta haram itu sebab diazab. Kalau harta yang halal tapi banyak, itu sebab dihisab. Jadi orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang soleh tak sama masuk syurga. Siapa dulu? Orang miskin yang soleh, yang bertakwa dulu masuk ke syurga, kemudian baru orang kaya yang soleh masuk. Orang miskin yang hatinya mulia, sabar, redha, syukur dengan kemiskinannya, dia bertakwa, beramal soleh, mereka ini mendahului orang kaya-kaya yang soleh, yang bertakwa berpuluh-puluh tahun. Terlebih dahulu mereka masuk ke syurga berpuluh-puluh tahun, ada yang kata beratus tahun, kemudian baru orang kaya yang soleh sampai. Maknanya kaya, pastikan kalau nak kaya, pastikan hartanya halal. Sebab tu tak salah kita nak minta jadi orang kaya, boleh tapi minta Allah jadikan orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang bertakwa. Tu dikasihi oleh Allah juga. Jangan jadi orang kaya yang tidak beriman, orang kaya yang munafik, orang kaya yang tidak bersyukur. Tu jangan. Nak minta kaya boleh, harus hukumnya, tak salah. Nak doa jadi jutawan boleh. Ya Allah, kau jadikanlah aku seorang jutawan yang soleh, yang bertakwa, sebab aku nak tiru akhlak sahabat-sahabat yang kaya-kaya tu. Tak apa, boleh. Ataupun ya Allah, kau jadikanlah aku orang fakir miskin yang sabar, pun boleh. Ada ketika Nabi mendoakan, Nabi berdoa, ya Allah jadikan ahli Muhammad, ahli keluarga Nabi Muhammad ni orang yang fakir miskin. Nabi doa. Ada hamba-hamba Allah yang memilih kemiskinan daripada kekayaan. Kerana di sisi mereka, apabila dia menjadi orang yang miskin, hatinya senantiasa bergantung dan berharap dengan Allah. Sebab tu dia lebih suka jadi orang miskin. Ada hamba Allah yang macam tu. Ada hamba Allah yang macam tu. Ya Allah, kau jadikan aku orang fakir miskin. Kenapa? Dengan kesusahan tu hati aku akan sentiasa dekat dengan kau ya Allah. Tu di sisi ahlillah tu lah. Arif billah tu, kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah tu ada yang demikian. Mereka kena kemiskin. Kenapa? Kerana dengan miskin tu hatinya lebih hampir dengan Allah. Kerana tidak di dunia ini tidak ada yang lain yang dicari oleh mereka melainkan Allah. Mereka nak mencari Allah, mencari redha Allah. Jadi apa-apa perkara yang menjadi asbab mereka dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah, itulah yang dia nak. Itulah yang diinginkan, itulah yang dimahukan. Mereka meminta, ya Allah jadikan kami orang fakir miskin. Kita mana pula kita nak jadi orang senang. Tapi itulah dia. Bila duduk dalam kesenangan, jauh dengan Allah. Bila duduk dalam kesenangan, jauh dengan Allah. Tidak bersyukur dengan nikmat kesenangan yang Allah bagi. Padahal Allah Ta'ala memberi kesenangan, kemewahan tu tujuannya untuk membantu kita memudahkan urusan ibadah, bukan makin menyusahkan ibadah. Jadi kata ulama, tanda-tanda harta yang tidak ada diberi berkah oleh Allah, tanda-tanda harta benda kekayaan kita tidak diberkahi oleh Allah,
ialah apa? Semakin menyukarkan kita dekat dengan Allah. Makin kaya makin sukar nak dekat dengan Allah. Makin kaya makin payah nak menunaikan kewajipan. Makin kaya makin terjebak dengan benda haram. Itu tanda-tanda rezeki yang tidak diberi berkah oleh Allah. Ada pun kekayaan yang semakin menolongnya, memudahkan dia mendekatkan diri dengan Allah, itu tanda-tanda rezeki yang diberkahi oleh Allah. Baik, kemudian syafaat memasukkan kaum ke dalam syurga dengan tiada hisab. Maka keempat-empat jenis syafaat yang di atas ini, mana tadi? Faslul qada, naikkan pangkat ahli syurga, meringankan azab orang yang sepatutnya diazab, memasukkan kaum ke syurga dengan tidak ada hisab. Itu maksud empat syafaat yang tersebut tadi, didapati daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenis syafaat ni tidak diberi oleh Allah kepada para nabi dan para rasul yang lain. Ini khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dah bagi tahu siapa yang nak syafaat, banyakkan solawat. Banyakkan solawat. Siapa yang paling banyak solawat, dialah yang paling berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalah kita ni berusaha, paksa diri, berlatih. Kadang rajin, kadang malas gitu. Kadang rajin, kadang malas. Kadang rajin, kadang malas. Banyaknya malas lah daripada rajin tu. Jadi ingatkan kelebihan-kelebihan bersolawat. Apa kelebihan solawat? Kita perlu ambil tahu kelebihan solawat. Apa kelebihan-kelebihan untuk nak menjinakkan nafsu kita yang malas ni. Nafsu kita ni malas ibadat, malas solawat. Tapi kata ulama, di antara cara nak menambahkan kegairahan nafsu untuk beribadat, perlu kita mengetahui kelebihan-kelebihan amal-amal tertentu. Kalau kita nak rajin solawat, baca kelebihan-kelebihan solawat. Apa kelebihan solawat? Begini, begitu, begini, begitu. Jadi bila nampak, bila tahu kelebihannya, kita rasa rajin nak selawat. Daripada malas berasa rajin sikit. Itu orang panggil rojak. Rojak, mengharapkan balasan-balasan baik daripada Allah Ta'ala terhadap amalan-amalan yang tertentu. Malas selawat, ingatkan kelebihan selawat. Macam-macam, banyak kelebihan selawat. Belilah, ada buku-buku kelebihan solawat. Beli buku, baca. Boleh menjadi pemangkin. Nak solawat ni tak perlu berwudu. Orang yang dalam haid nifas pun boleh solawat. Tak ngadap kiblat pun boleh solawat. Boleh solawat pendek pun boleh, panjang pun boleh. Solawat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Solawat yang datang daripada karangan ulama pun boleh. Tak ada masalah. Jangan terpedaya dengan fahaman yang mengatakan ada solawat-solawat yang berunsur syirik. Ada mereka mengatakan ada salawat-salawat yang tertentu kalau baca syirik, jadi kafir. Syirik ni makna jadi kafir lah. Perkataan syirik ni, ada salawat-salawat yang mereka dakwa bila baca jadi kafir. Kalau baca syirik. Syirik ni apa maksud syirik? Menyengutukan Allah. Jadi hati-hatilah. Baca je, semua salawat tu baik. Kalau nak kata dengan memuja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syirik, ramai dah orang yang syirik. Sebab apa? Ramai berjuta-juta orang yang tidak bersolawat tetapi memuji-muji makhluk Allah. Cuba kita tengok lirik-lirik dalam lagu-lagu tu. Tengok lirik dalam lagu-lagu percintaan tu, macam mana lirik dia? Memuji kekasihnya begini dan begitu. Betul? Padahal yang dipuji itu makhluk yang berdosa.
Yang dipuji-puji dalam percintaan dia tadi itu makhluk yang berdosa. Ada yang buat maksiat dengan Allah. Ini yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nak memberi syafaat pada kita besok. Memuji Rasul bukan makna merendahkan Allah. Memuji Rasul bukan bermaksud menyengutukan Allah. Menyengutu ni bermaksud kita mengiktikadkan Nabi itu pangkat darjatnya sama seperti Allah. Itu baru kata syirik. Ataupun memandang Nabi lebih mulia daripada Tuhan. Itu baru kafir. Itu baru syirik. Ada golongan-golongan yang anti solawat. Dia kata salawat yang datang daripada Nabi sahaja. Kalau Nabi tak ajar salawat tu, yang ulama reka-reka jangan, katanya. Allah, itu fitnah akhir zaman. Ikut kita, nak baca salawat yang warid, silakan. Nak baca salawat yang ulama karang, silakan, tak ada masalah. Yang tak naknya tak nak salawat. Tak nak salawat. Yang warid daripada Nabi pun tak nak baca, yang ulama karang pun tak nak baca. Ikut kita lah, yang panjang ke yang pendek, ikut suka hati kita. Macam-macam jenis salawat ada. Baca. Tak ada masalah. Siapa banyak salawat, dialah yang paling utama mendapat syafaat. Ni ada macam-macam jenis syafaat Nabi nak bagi nanti. Naikkan darjat dalam syurga, ringankan azab kita, masukkan syurga tanpa hisab. Ke kita tak mau? Kita orang yang banyak dosa maksiat ni lah yang sepatutnya kena bersalawat berpuluh-puluh ribu sehari. Padahal orang-orang soleh tu, alim ulama yang soleh bertakwa tu, puluh ribu salawat. Nak bandingkan kebersihan hatinya, ketakwaannya jauh lebih hebat daripada kita. Tapi mereka bersalawat berbelah-belah ribu, puluh-puluh ribu sehari. Kerana mengharapkan syafaat. Mereka tak yakin dengan amal soleh yang mereka lakukan. Nampak tak? Apalagi kita ni yang beramal campur aduk ni, yang dosa pun buat, maksiat pun buat, taat pun buat. Lebih-lebih lagi lah kita ni sepatutnya kena banyak-banyakkan bersolawat. Sebab amalan yang kita buat ni tak ada harapan nampaknya. Amal ibadat yang kita buat ni tak ada harapan nampaknya. Time semayang, time mengumpat, habis. Kat dunia lagi habis dah. Bukan kata nak mati, tiap hari buat, tiap hari habis. Hari tu buat, hari tu habis kita ni. Ada yang time buat tu pun dah tak laku dah. Ada yang time buat, waktu buat tu tak laku dah. Ada yang buat, lepas buat tu selang 2-3 jam habis dah. Nampak tak? Akhirnya mati tangan kosong. Mati tangan kosong, tak ada kebajikan. Kita yang memusnahkan amal kita sendiri. Kita tak nak jaga pantang. Nabi suruh berpantang supaya pahala amal tu boleh bawa balik akhirat. Tapi kita tak jaga pantang, habis pahala amal kita. Yang wakaf habis, yang zakat habis, puasa, haji, umrah, sembahyang habis, licin, tak tinggal apa. Dah dalam hati ada dengki, tak habis-habis berdengki, Nabi dah pesan dah, jangan berdengki, kerana dengki itu menghapuskan segala pahala amal kebajikan yang kita dah buat walau berpuluh tahun pun. Tapi kita tak nak jaga pantang, nak berdengki juga, tak berdengki tak puas hati, tak berdendam tak puas hati, tak mengumpat tak puas hati. Itu akibat yang kita sendiri akan terima. Kerugian di hari kiamat besok. Di situlah nanti kita menyesal tak habis-habis. Kalau aku tahu dulu, kalau aku tahulah macam ni azabnya, susahnya di hari kiamat ni, tak ada bekalan, tak ada bekalan kebajikan. Kalau aku tahu beginilah dahsyat azabnya, daripada dulu aku tak nak mengumpat, aku tak nak berdengki, aku tak nak berdendam, aku tak nak ujub, aku tak nak takabur. Tapi sebenarnya dah sampai dah benda-benda tu kat telinga kita. Bukan kita tak pernah tahu.
Kita tak boleh nak buat. Di antaranya kerana tak dapat taufik daripada Allah. Tak dapat taufik tu pula ada pula sebab-sebab dia. Di antaranya apa tak dapat taufik tu? Kita tak rasa seronok dapat ilmu. Tak rasa seronok dipilih oleh Allah jadi orang belajar agama. Kita rasa biasa je. Tak ada rasa beruntung. Tu di antara punca Allah tak tolong kita mengamalkan. Daripada tak tahu benda tu haram, bila belajar kita jadi tahu. Tapi tak boleh nak tinggalkan benda haram tu. Itu tanda tak dapat taufik, tak dapat pertolongan. Kata ulama, di antara sebab tak dapat pertolongan Allah ni untuk beramal, di antaranya kita tak seronok dapat ilmu. Tak sama macam dapat duit. Kalau dapat duit kita rasa bangga, rasa bertuah, rasa seronok, gembira. Tapi bila dapat ilmu kita rasa biasa je, tak ada apa-apa pun. Tak rasa ceria pun, tak ada rasa seronok pun. Ini di antara sebab, kata ulama. Dan sebab lain, niat yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebab lain, tidak beradab dengan guru. Sebab yang lain, tidak bertaubat daripada dosa-dosa. Banyak sebab kita ni tak dapat taufik. Kita tahu benda tu baik tapi tak boleh nak buat. Tahu dah benda tu jahat tapi tak boleh tinggal. Dapat hidayah tapi taufik tak dapat. Maka kena minta dengan Allah. Minta, ya Allah bagi taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang kau dah beri kepada aku. Kalau tak, rugilah kita ni. Buat habis, buat habis. Puluh tahun buat ibadat, akhir balik muflis juga, na'udzubillah. Kemudian, jadi maka keempat-empat ni khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, syafaat kepada orang yang tertentu masuk neraka. Yang keempat, yang kelima, syafaat pertolongan kepada orang yang tertentu masuk neraka, maka tidak dimasukkan ke neraka. Sepatutnya neraka dah dia. Sepatutnya neraka dah dia. Tapi bila dia dipilih mendapat syafaat ni, yang kelima ni, dia terselamat daripada terjun dalam neraka. Dia selamat dia. Itu syafaat. Dan yang keenam, syafaat kepada ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid ni? Orang beriman lah. Yang masuk neraka, dia beriman tapi duduk dalam neraka dah. Dengan sebab dosa-dosa dia. Orang panggil mukmin yang asi. Orang beriman tapi maksiat. Dia beriman tapi dia tak solat, beriman tapi minum arak, beriman tapi berjudi, beriman tapi dedah aurat, beriman tapi tidak menuntut ilmu yang fardu. Maknanya dia hidup sekadar dengan iman sahaja atas dunia. Apa yang Allah suruh buat dia tak peduli, apa yang Allah larang dia buat, tapi dia beriman. Maknanya nanti di hari kiamat kena masuk neraka dulu. Nak dibersihkan dosa-dosa tu. Dosa-dosa tu, tak semayang, tak mengaji, tak puasa, tak tutup aurat, macam-macam lah. Tapi dia beriman, dalam hatinya memiliki pegangan yang betul, tapi dia tak buat apa yang Allah suruh. Itu maksud dia. Itu ahli tauhid. Maka dikeluarkan, makna dikeluarkan daripada neraka tu. Makna dia tak kekal lah dalam neraka tu. Tak kekal. Yang kekal dalam neraka ni orang yang mati dalam akidah yang salah. Orang yang mati membawa akidah yang salah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadha billahi min dhalik. Moga Allah pelihara akidah kita. Lebih-lebih lagi saat nak mati, saat nak cabut roh tu. Itu sangat getir, saat-saat getir tu. Kalau saat itu tercabut iman, habislah. Tak bertemulah dengan syurga selama-lamanya. Maka dua syafaat yang akhir ini boleh didapati daripada anbiya, makna para nabi-nabi yang lain lah. Ni dua syafaat yang akhir ni tadi. Iaitu mana?
memberi syafaat kepada orang-orang yang tertentu masuk ke dalam neraka, maka dia diselamatkan daripada masuk neraka. Dan tadi tidak berkekalan, dikeluarkan daripada neraka. Dikeluarkan daripada neraka, dia tak kekal, dikeluarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita terpilih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita, anak bini kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, semualah muslimin muslimat terpilih mendapat syafaat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab lain ni dia sebut apa ni? Dikata tersebut di dalam hadis yang pertama. Di dalam hadis yang pertama-tama, mudah-mudahan syafaat ke hadrat Allah Ta'ala. Segala yang berdosa itu adalah segala anbiya. Ini sama macam tadi lah. Mana segala nabi-nabi itu nanti Allah Ta'ala akan memberi mereka peluang supaya memberi pertolongan kepada mana-mana hamba Allah yang berdosa. Nabi-nabi. Kemudian daripada itu maka segala ulama yang bertakwa, ulama yang dikatakan warathatul anbiya tu, ulama orang soleh tu, ulama yang benar-benar ulama tu, bukan ulama su, bukan ulama dunia, bukan ulama su, bukan ulama dunia, bukan ulama jahat, bukan ulama dunia. Apa ulama dunia? Ulama yang sanggup memutar belit hukum hakam Allah demi kepentingan diri di atas dunia. Itu ulama dunia. Ataupun menyembunyikan hukum Allah, tak berani nak cakap hukum Tuhan sebab ada kepentingan dunia. Itu ulama dunia nama dia. Ulama yang jual agama dengan dunia. Dia pandai, dia alim, tapi dia jual agama dia dengan dunia. Na'udzubillah. Bukan ulama tu tak ada ulama tu tak ada dalam kumpulan ni yang memberi syafaat ni, tu tak masuk tu. Ulama su, ulama yang jahat tak masuk. Dan segala orang yang mati syahid, tu orang mati syahid masing-masing tu nanti akan memberi syafaat. Siapa dia nak tolong? Berapa ribu orang syahid. Jadi semua tu besok di hari kiamat Allah memberi peluang, tolonglah siapa yang kau nak tolong. Jadi ada hikmah. Ada hikmah Allah Ta'ala takdirkan orang-orang tu mati syahid. Ada hikmah. Ada hikmah Allah Ta'ala tentukan orang-orang tu mati syahid. Ada hikmahnya. Itu di antara hikmahnya supaya mereka nanti memberi syafaat kepada siapa-siapa yang dia nak tolong. Dan adalah firman Allah Ta'ala akan segala ulama pada hari kiamat, wahai segala ulama, pohonkan olehmu syafaat akan segala muridmu. Ini ulama yang bertakwa tadi. Nanti Allah Ta'ala berfirman kepada para alim ulama yang bertakwa. Allah Ta'ala kata, wahai alim ulama, berilah pertolongan kepada murid-muridmu. Atas dunia dulu kamu ada murid-murid yang kamu redha dia sebagai murid, yang tak redha tak dapat. Sebab tu jaga adab kita dengan guru, takut nanti dia tak redha kita. Kau bukan murid aku, kata dia. Kau belakang aku kau umpat-umpat aku, depan aku kau baik-baik. Belakang aku kau cari, kau korek rahsia rumah tangga aku, depan-depan kau buat baik-baik. Jaga tu tak dapat. Walaupun tok guru kita tak tahu perangai kita tadi, sebab apa? Allah mengetahui. Allah mengetahui kita seorang murid yang tidak menjaga maruah guru kita. Jaga baik-baik. Nanti tak ada orang yang sudi nak bagi syafaat kita. Sebab tu kena beradab dengan guru kita. Sama macam kita beradab dengan mak bapak kita. Mak bapak kita tu yang memberi rezeki rohani, yang memberi rezeki jasmani, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi tempat tinggal, bagi duit belanja, itu mak bapak. Guru dia memberi rezeki rohani, beri makan kepada roh kita, bagi makan pada roh kita. Sebab tu dua-dua tu kita kena jaga adab kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Jangan berjahat sangka dengan guru kita. Minta berlindung, ya Allah, di antara doa kita sebagai murid, ya Allah, kau lindungilah daripada aku,
Kau lindungilah aku daripada melihat, mendengar, mengetahui keaiban guru aku. Itu di antara doa kita sebagai murid kena baca. Takut kalau kita terdengar, takut kalau kita terlihat, takut kalau kita tahu, nanti kita dah mula berjahat sangka dengan guru kita. Di situ tak ada dah berkah dah. Tak ada berkah dah. Itu di antara doa. Ya Allah, Kau selamatkan aku, jauhkan aku, lindungi aku daripada mengetahui keaiban guru-guru aku. Dah guru, dia bukan malaikat. Dia manusia. Guru tu, alim ulama tu, tutup guru kita tu, dia bukannya malaikat, dia manusia. Ada nafsu juga, ada godaan syaitan juga, ada godaan dunia juga. Nampak tak? Bukan orang alim ulama tu bila dia belajar berpuluh-puluh tahun dia berubah jadi malaikat. Tak, dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Tu di antara ujian yang Allah Ta'ala makna tetapkan ke atas orang-orang belajar. Itu ujian. Jaga. Jangan takut nanti tak dapat berkah. Tak dapat berkah, takut nanti di hari kiamat dia tak mengaku kita guru, anak murid dia. Allah, jaga adab kita. Tak kisahlah siapa guru kita, dia muda daripada kita ke, dia tua daripada kita ke, kena jaga. Bukan dia nak dimuliakan, tak. Ini adab dan akhlak yang Allah perintah, yang Rasul perintah. Kena jaga adab. Macam mana hormat mak bapak, macam tu kena hormat guru. Dan segala orang yang mati syahid. Jadi ni tadi firman Allah Ta'ala, wahai segala ulama, pohonkan olehmu syafaat akan segala muridmu, jikalau ada mereka itu murid sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Maknanya sebanyak bintang di langit pun kau nak tolong, kau tolonglah anak-anak murid kau tu. Kalau kau ada 200,000, kalau kau ada 10,000 murid kau nak tolong, tolonglah, maksudnya begitu. Dan ada kalanya, dan adalah dibawa malaikat pada hari kiamat akan segala ulama dan abid. Abid di mana orang yang banyak buat ibadat ke hadrat Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala akan segala abid, wahai abid, wahai segala orang yang kuat beribadat, masuklah engkau ke dalam syurga. Wahai orang yang kuat ibadat, tapi ibadatnya betul, bukan kuat ibadat tapi tak betul. Nak beribadat mesti menuntut ilmu dulu. Jangan beribadat tanpa ilmu. Kerana orang yang beribadat tanpa ilmu itu tidak diterima amalnya. Ngaji fardu ain dulukan dulu. Nanti baru kita tahu pantang larang, syarat rukun dalam ibadat, nak jaga hati macam mana, nak ikhlas macam mana. Tu perlu ilmu. Jangan pulun ibadat, buat macam-macam amal soleh tanpa ilmu. Nanti rugi kita. Nanti rugi kita, diperangkap oleh syaitan dan nafsu. Nanti menyesal. Orang lain buat ibadat dapat kebajikan, kita buat ibadat dapat dosa pula dah. Itu semua asbab jahil tu. Sebab jahil. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan orang abid ni tadi, orang yang banyak ibadat tadi, Allah perintahkan dia, wahai orang abid, masuklah kau ke dalam syurga. Setelah itu maka firman Allah Ta'ala akan segala ulama, jangan engkau dahulu masuk syurga hingga engkau pohonkan syafaat akan barang siapa yang engkau kehendak. Wahai ulama, kau jangan masuk syurga dulu sebelum kau memberi syafaat kepada orang-orang yang kau nak. Maksudnya kalau kau nak masuk syurga, kau kena selamatkan dulu orang-orang yang tertentu yang kau nak. Lepas daripada itu, masuklah dalam syurga. Itu Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada ulama tadi. Jadi kita kena jaga adab kita dengan ulama. Sejahat apa pun kita, jaga adab dengan ulama. Semaksiat apa pun kita, tonggang arak contohnya, jangan biadab dengan ulama. Dia tak semayang, dia berzina, minum arak, berjudi, jangan sampai tidak ada adab dan akhlak dengan ulama. Jangan. Jaga adab kita dengan ulama. Ini ulama kita buat musuh, ulama kita caci maki, ulama kita herdik macam-macam. Ulama kita ejek-ejek, ulama kita sumpah-sumpah, na'udzubillah. Tak ada peluang. Tak ada peluang nampak gaya ni.
Banyak ni sekarang ni. Orang jahil-jahil, orang yang tak mengaji, orang yang tak semayang, duk maki hamun ulama sesuka hati. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang nak memberi syafaat kepada kamu nanti di hari kiamat? Nabi tak terima. Barang siapa yang menyakiti alim ulama, menyakiti orang menuntut ilmu, pada hakikatnya mereka menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga baik-baik. Sebab tu disuruh mengaji. Sejahat-jahat kita pun bila kita belajar kita tahu, tak boleh. Menjaga. Jangan caci maki alim ulama. Hal-hal alim ulama kita duduk diam, kita tak tahu. Kita pun tak mengaji. Jangan masuk campur hal alim ulama tu. Kita tak tahu, duduk diam. Itu lebih selamat lagi daripada kita duduk tompang maki hamun. Na'udzubillah. Allahu akbar. Ni nampak tak ni? Jadi mana-mana orang yang nanti Allah Ta'ala pilih, dengan kehendak Allah, mereka akan mendapat syafaat daripada ulama. Sebab tu kena baik dengan ulama. Buat baik dengan ulama, kena hormat. Tak semayang, minum arak, berjudi, itu cerita lain. Itu maksiat diri masing-masing. Itu dosa masing-masing. Dengan ulama kena jaga adab. Kita jangan biadab dengan alim ulama. Ni dahlah ahli maksiat, biadab pula dengan ulama, habis habis peluang. Taubat kepada Allah, menyesal, jangan buat lagi. Allah Maha terima taubat. Ini saya baca dalam kitab lain ni, buat cerita pasal syafaat ni. Kat situ ringkas kita baca sikit lah. Jadi tolong bagi syafaat barang siapa yang engkau kehendak. Dan lagi firman Allah Ta'ala akan segala orang yang mati syahid pula. Allah Ta'ala berfirman kepada orang mati syahid pula, wahai segala orang yang mati syahid, pohonkan olehmu syafaat akan 7 orang daripada isi rumahmu. Wahai orang-orang yang mati syahid, berilah pertolongan kepada 7 orang daripada ahli keluarga kamu. Bagilah pertolongan. Pilihlah 7 orang, panggillah. Dan kaum keluargamu, maka adalah setengah daripada ulama. Ada setengah daripada ulama hendak dahulu ke syurga daripada segala mereka yang mati syahid. Berlumba berebut nak masuk syurga. Ada ulama nak masuk syurga dulu daripada orang mati syahid tadi. Serta katanya ulama tadi, sesungguhnya mereka itu mati syahid. Sesungguhnya mereka mati syahid itu daripada sebab ilmu. Nampak tak tu? Sebab tu kita niat jadi penuntut ilmu sampai mati. Kerana orang yang mati dalam keadaan dia sebagai seorang penuntut ilmu, mati syahid. Orang yang mati sebagai penuntut ilmu mati syahid. Jadi rugi kalau kita kat dunia ni mengecualikan diri daripada jadi penuntut ilmu agama. Yang kerja pejabat, kerja kampung, kerja apa, itu kerja, itu urusan. Maknanya pastikan kita ni menjadi penuntut ilmu agama. Dan betulkan niat kita belajar agama tadi tu. Pastikan cara belajarnya betul. Jadi penuntut ilmu. Walaupun dia seorang manager, dia penuntut ilmu agama. Walaupun dia seorang pekerja biasa, dia penuntut ilmu. Walaupun dia pesawah, dia penuntut ilmu. Walaupun dia penoreh, dia penuntut ilmu. Walaupun dia jutawan, dia penuntut ilmu. Walaupun dia raja, dia penuntut ilmu. Businessman, penuntut ilmu. Tak peduli dia artis tapi dia penuntut ilmu. Dia ahli sukan tapi dia penuntut ilmu agama. Makna jadikan diri kita penuntut ilmu. Masukkan diri kita dalam golongan orang yang menuntut ilmu tadi. Sebab ini peluang ni. Nak mati sebagai nabi tak boleh, mati sebagai rasul tak dapat, mati sebagai orang soleh payah nak mati sebagai orang soleh ni. Nak mati sebagai orang solehah payah. Nak mati sebagai pejuang fi sabilillah tu, perang tu, tak sanggup kita, tak berani. Kita ni pengecut. Tapi nak mati sebagai seorang yang mendapat pangkat syahid, kita masih berpeluang. Mana? Jadikan diri kita penuntut ilmu yang ikhlas belajar kerana Allah.
Jadi niat aku nak belajar agama sampai nyawa aku diambil oleh Allah. Pandai tak pandai itu urusan Allah, tapi aku nak bersungguhlah belajar tu. Mudah-mudahan pandai, mudah-mudahan faham. Bila faham baru boleh betulkan amal. Jadi bersungguh mengaji, jaga adab dengan guru, jaga adab dalam majlis dan sebagainya. Waktu kerja pergi kerja, waktu kerja pergi kerja. Tapi dalam hati kita ni sentiasa ada jadual. Dia duduk, tuannya duduk di pejabat, tuannya duduk di ladang, tapi dalam hati, malam ni ada kelas, malam ni ada kelas fardu ain malam ni. Makna hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Hatinya bergantung dengan masjid. Jadi dapat pahala syahid. Jangan aku nak mati sekadar pandai. Bila aku dah pandai fardu ain nanti aku nak berhenti ngaji ya. Jangan. Jangan. Aku nak mengaji sampai mati. Pandai tak pandai itu tolak tepi. Aku nak belajar sampai mati. Baik, jadi ada setengah ulama mereka tu nak masuk dulu daripada syurga, daripada orang syahid tadi. Katanya bahawa sesungguhnya mereka itu mati syahid itu sebab itu daripada sebab ilmu kami juga. Maka patutlah kami dahulu masuk syurga daripada mereka itu. Mereka tu orang-orang syahid tu, mereka tu dapat pangkat syahid sebab ilmu, sebab mereka ada ilmu. Jadi yang memberi ilmu tu kami, ulama-ulama tadi, mereka tu dapat ilmu daripada kami. Sepatutnya kamilah dulu yang masuk ini, berebut nak masuk syurga. Tempat sedap, tempat seronok, takkan tak berebut. Family store orang berebut masuk. Family store orang berebut masuk. Ini syurga. Siapa tak berebut memang tak tahu, dia tak normal lah tu. Orang kalau normal, nampak syurga yang begitu hebat, dahsyat, kelazatan dalam takkan tak berebut. Kita atas dunia ni pergi berjalan tempat-tempat mana pelancongan pun tak sabar nak terjun bas dah. Tak sabar nak terjun bas dah. Sebab apa? Tempat seronok. Ni syurga. Lebih-lebih lagi berebut nak masuk. Ulama apa berebut nak masuk. Jadi sepatutnya kamilah masuk dulu, kata dia, daripada mereka itu, demi didengar hak Allah SWT. Kata segala ulama demikian itu. Maka apabila Allah Ta'ala mendengar perkataan ulama tadi itu, ia mengatakan mereka tu syahid asbab daripada ilmu daripada kami juga. Maka bila Allah Ta'ala dengar perkataan ulama tadi, maka hak Allah SWT membenarkan seperti kata mereka itu. Allah Ta'ala membenarkan perkataan ulama tadi serta firman-Nya Allah Ta'ala kepada mereka itu, ulama tadi, wahai hamba-Ku, mana dari kalangan ulama tadi, adalah martabatmu seperti martabat segala anbiya. Wahai ulama-ulama-Ku, kata Allah, martabat kalian seperti martabat nabi-nabi. Nampak tak tu? Allah yang mengangkat darjat ulama yang bertakwa ni seperti nabi pangkatnya. Bukan nabi, pangkatnya seperti nabi. Ni kita caci maki pula dah. Allah Ta'ala memuliakan mereka, kita mencela memaki hamun mereka. Allahu Akbar. Nampak? Allah mengangkat darjat alim ulama yang bertakwa noh. Mereka tu martabatnya seperti nabi-nabi. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Pohonkan olehmu syafaat akan barang siapa yang kamu kehendak. Wahai ulama, kau tolonglah siapa yang kau nak tolong. Kau tolonglah, walaupun bukan murid kau, siapa yang kau nak tolong, kau tolonglah. Habis. Maka kemudian daripada tu, ulama pun memohon syafaat akan segala orang yang sekampungnya. Nampak tak? Bila Allah Ta'ala dah membenarkan alim ulama tadi itu memberi syafaat, maka mereka memberi syafaat orang sekampungnya. Bertuahlah kalau dalam kampung kita ada ulama. Tapi jangan buat musuh. Jangan buat musuh dengan tok guru. Nampak tak tu? Jadi kalau nak dapat syafaat di kalangan ulama, buat baik, jaga adab, jaga akhlak. Maka mereka itu tadi, ulama tadi, akan memberi syafaat kepada orang yang sekampung dia. Orang sekampung dia. Siapa lagi?
dan segala kaum keluarganya, adik-beradik dia, sepupu sepapak dia, ipar duai dia. Tapi ada juga orang yang rasa tak bertuah dalam keluarganya ada alim ulama. Dipandang lekeh, kau. Dipandang lekeh, dimerendah-rendahkan. Apa ada? Bukan ada apa dia tu. Belajarkan tinggi, getah pun tak ada. Kai pagi makan petang, kai petang makan malam, kadang kai minta sini, minta sana. Tak apa. Nanti di sana. Masa mereka tu di sana. Nanti kesenangan mereka di sana. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Di sini Allah Ta'ala memberikan kamu keluasan harta benda, tapi Allah menyempitkan ilmu dan amal kamu. Tapi di sana besok Allah Ta'ala memberikan keluasan ini, syafaat, kesenangan di hari kiamat. Pada waktu tu besok kamu tengok mana kedudukan kamu, mana kedudukan kamu, mana pangkat jawatan, kesenangan, kekayaan yang kamu bangga-banggakan dulu di dunia, mana dia? Pak tu jangan jaga hati kita. Kalau kita tak mengaji, kalau ada adik-beradik, sepupu sepapat, ipar duai belajar agama, kita kena tompang suka, tompang seronok. Mudah-mudahan besok kita dipanggil. Mudah-mudahan besok dipanggil. Takut besok dia tak pandang kita. Dah kau buat musuh, kau memperlekehkan dia, kau buat musuh. Jaga perhubungan. Walaupun kita tak mengaji, kalau ada sesedara kita belajar agama, tompang seronok. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan besok aku dapat tompang tua hari. Patut macam tu. Ini dah buat musuh. Pandang lekeh. Tiap perbuatan ada balas, ada balasan dia. Ada balasan dia. Tapi golongan ni biasanya dia pemaaf. Sebab dia tahu hakikat. Orang yang macam tu sebab tak dapat hidayah, dia jadi macam tu. Kalau dia dapat hidayah, dia tak macam tu akhlak dia. Orang soleh, alim ulama ni dia pemaaf. Tak boleh panggil soleh kalau bukan pemaaf. Dia pemaaf. Mudah-mudahan. Siapa lagi? Jadi bertuahlah kita. Dalam kampung kita contohnya ada ramai tu guru, muju alhamdulillah. Besok yang sana panggil nak tolong, yang situ panggil nak tolong. Ramai nak tolong kita. Ramai nak tolong kita besok. Mudah-mudahan. Jadi orang kampung buat baik dengan alim ulama. Kalau dalam kampung kita ada alim ulama, buat baik. Dan siapa lagi? Kaum keluarganya. Dan akan segala handai. Makna segala saudara-saudara dia lah. Sahabat handai, sahabat-sahabat handai, kawan-kawan dia. Dia akan cari orang yang baik dengan dia. Itulah yang diutamakan. Dulu atas dunia siapa kawan-kawan dia? Siapa sahabat handai dia? Dan taulannya, nampak tak tu? Kawan-kawan pun dapat syafaat ulama ni besok. Dia bukan ulama, dia orang biasa, tapi dia berkawan dengan alim ulama. Dia berkawan dengan alim ulama. Dalam ramai-ramai itu kawan itu ada ulama. Dengan dia pun nanti dapat tumpang syafaatnya. Subhanallah. Maka dititahkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap mereka itu seorang malaikat berseru-seru kepada manusia. Demikian katanya bahawa bahawasanya alim makna ulama tu pulan dianugerahi oleh Allah. Ini kata malaikat besok. Malaikat kata, wahai makhluk, wahai manusia, sesungguhnya orang alim ni, Fulan bin Fulan ni, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada dia, memberi syafaat akan barang siapa yang menyampaikan hajatnya orang alim tadi. Di atas dunia dulu, siapa yang suka tolong menunaikan hajat alim tadi tu? Alim ulama tadi dia ada hajat, dia ada keperluan. Siapa dulu atas dunia suka tolong dia? Maksudnya, siapa yang suka tolong menunaikan hajat alim ulama tadi? Tok guru tadi, siapa suka tolong di dunia dulu? Ini syafaat untuk kamu.
Sebab dulu di dunia kamu selalu ataupun menolong menyampaikan hajatnya orang alim tadi. Nampak tak? Ada tu alim nak minta tolong, dia pergi tolong. Tok Guru tak apa, Tok Guru insya-Allah saya tolong. Tu orang jenis-jenis macam tu. Dia bukan orang soleh pun, dia orang biasa je tapi dia suka tolong. Dia suka tolong ulama. Pun ada bahagian. Dan barang siapa memberi akan dia akan suatu daripada makanan pada ketika ia orang alim ulama tadi lapar. Waktu Tok Guru tadi lapar, tak ada keperluan, siapa suka tolong dia atas dunia dulu? Itu di antara golongan yang dapat syafaat alim ulama tadi. Ini dah waktu PKP, Tok Guru tak boleh mengajar sana sini, dia duduk diam, tak tanya khabar Tok Guru. Antak engkau lah mati kering. Tak ada tanya khabar, Tok Guru apa khabar ni? Ni PKP, Tok Guru tak boleh nak mengajar mana-mana ni. Bukan nak kata Tok Guru cari makan dengan mengajar dah. Tapi ni macam mana ni, Tok Guru tak boleh mengajar sini, tak boleh mengajar sana dah. Memang Tok Guru 24 jam itulah kerjanya, berdakwah pagi petang siang malam ni, tak boleh nak mengajar ni, masjid dah tutup, surau dah tutup. Macam mana ni belanja Tok Guru? Ambil lah sikit ni, buat ringan-ringan beban. InsyaAllah ada harapan. Ni dah lantaklah engkau mati kering. Tak tanya khabar. Allah, macam mana? Macam mana ni nak dapat redha guru? Dia panggil Tok Guru bila ada kepentingan diri, panggil dia cari. Bila tak ada kepentingan diri, dia lupakan, dia biar. Samalah tadi, samanya ibaratnya macam melupakan mak bapak dalam kesusahan. Kan tadi dia kata dah, adab kita dengan guru dengan mak bapak ni sama. Jadi orang yang tak tanya khabar guru, samalah dengan tak tanya khabar mak bapak ni. Na'udzubillah. Barang siapa yang menyampaikan hajatnya dan barang siapa memberi akan dia alim ulama tadi tu, Tok Guru tadi, orang-orang alim soleh tadi tu, sesuatu daripada makanan pada ketika ia guru tu tadi lapar, dia tolong. Dan lagi akan barang siapa yang memberi minum air seteguk pada ketika ia dahaga. Dia selalu bagi Tok Guru tu minum, lalu manja minum. Maka hendaklah ia datang kepadanya, kata malaikat tadi. Siapa orang-orang tadi tu yang tolong tunaikan hajat, yang bantu gini, yang bantu gitu, bagi makan dan sebagainya. Siapa-siapa tadi? Pergilah kepada polan tadi tu, ulama tadi tu, alim tadi tu. Maka bahawasanya ialah memohon syafaat akan dia. Maknanya kerana dia nak memberi syafaat akan kamu, pergilah kat dia tu, kata malaikat. Allah bertuahlah. Bertuahlah orang yang ambil kesempatan tu waktu hidup atas dunia. Nak buat baik. Kita tak baik pun buat baik dengan orang-orang soleh macam tu. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Habis. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam. Tu sambung lagi. Dan datang. Tu dia syafaat syafaat. Mudah-mudahan insya-Allah kita usaha perbaiki adab kita, perbaiki akhlak kita, perhubungan kita dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat ada yang nak nolong kita yang dalam kesusahan tu. Sebab kita tak boleh nak harap dengan amal ibadah kita ni banyak lagi tak betul, hati kita banyak lagi tak betul, solat kita tak betul, macam-macam lagi lah. Jadi cuba usaha sambil kita baiki ibadah diri kita sendiri, cari inisiatif lain untuk memudahkan urusan kita nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan
dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti majlis ilmu, tak lupa ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah tiada, mudah-mudahan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh zahir dan batin, meninggalkan kemaksiatan zahir dan batin. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, dipanjangkan umur yang berkah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat, beradab, berakhlak mulia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil kita, memilih kita, menjemput kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu yang mana di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mendapat peluang nanti mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga daripada para nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, para alim ulama, orang-orang soleh insya-Allah, orang-orang syahid insya-Allah. Dan di samping ini juga kita doa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemenangan, kejayaan kepada umat Islam, para mujahidin di Palestin sana khususnya, dan di tempat-tempat lain yang mana umat Islam yang sedang ditindas oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi kejayaan, kemenangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghantarkan bantuan dan pertolongan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan sekalian musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana fakif ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.